Hai guys, selamat kembali ke Borneo Talk Channel. Terima kasih sebab telah subscribe channel aku. Subscriber telah hampiri 1k. Bolehlah sikit-sikit. Kepada yang ada yang komen di channel, di video aku yang lain mengatakan bahawa aku orang Cina yang berbahasa Melayu tidak cun, tidak sempurna. Okey. Aku tu Iban, aku tu nama aku Cina. Aku tidak menggunakan bahasa Iban sebab aku takut nanti ada kawan-kawan aku daripada Semenanjung kah yang tak faham dengan bahasa Iban yang aku katakan. So, aku menggunakan bahasa satu Malaysia di mana aku menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. So, di sini aku ingin bercerita tentang kenapa buaya tidak dapat hidup harmoni dengan manusia, tapi ada pula kampung di sebuah rumah panjang dapat hidup harmoni dengan buaya. Makan, tidur, mandi, hidup harmoni pun dapat bersama buaya. So, ceritanya dari sini, jawapannya di sini. Ini adalah cerita yang diceritakan oleh atuk aku pada masa dahulu. Mengapa buaya boleh makan manusia dan ada pula manusia lain dia tidak berminat untuk makan? Mengapa? Oleh sebab pada masa dahulu, pada tahun 1960-an dahulu, semasa isteri kepada seorang lelaki paling berani di sebuah rumah panjang telah dibunuh oleh kampung lain. Dan suami kepada isteri tersebut telah disumpah menjadi bujang senang, iaitu buaya yang telah bersumpah dengan dirinya akan membalas dendam pada kaum kampung yang telah membunuh isterinya. Lepas tu bujang senang telah menghilang. Lebih aneh lagi ialah bujang senang memiliki tanda belang putih di belakangnya dan yang tidak ada pada buaya lain. Walaupun buaya raksasa itu telah mengganas sejak 1960-an dahulu, kisah bujang senang mula mendapat perhatian netizen apabila ia membahang penghulu banggang dari rumah panjang Pali di Seri Aman pada 1982. Mengikut cerita, penghulu banggang bersama abangnya Kebi menangguk undang apabila bujang senang menyerang dan membahang tongkoh pemimpin itu sebelum menyeretnya ke sungai. Kebi cuba menyelamatkan adiknya tetapi gagal, dan ketiga itu adalah beliau menyedari wujudlah belang putih di belakang buaya tersebut yang menyerang mereka. Serangan itu mengampangkan penduduk dan operasi mencari mayat penghulu banggang dilakukan selama 5 hari. Akan tetapi, hanya badan mayat lelaki tersebut dijumpai. Polis Sarawak melancarkan operasi buaya ganas di sungai besar di negeri itu seperti Batang Sadong, Semerahan, Lupa, Laya dan Saribas, tetapi bujang senang gagal ditemui. Bujang senang terus mengganas dan antara 1982 hingga 1991 dipercayai 13 orang menjadi mangsa buaya raksasa itu. Kemuncak keganasan bujang senang berlaku pada Mei 1992 apabila haiwan itu menyambar mangsa ke-14, iaitu Dayang anak Bayang berumur 20. Ketiga gadis Iban itu menyeberangi sungai Pelabang bersama ibunya. Berang dengan kejadian berkenaan menyebabkan puluhan penduduk Iban dan polis memburu buaya tersebut. Selepas kira-kira 4 jam menjejaki bujang senang, buaya ganas itu berjaya dikepung di sebuah kawasan sungai. Tetapi cubaan membunuh bujang senang menggunakan lembik dan peluru biasa adalah gagal. Seorang dukun Iban kemudian mencanangkan menggunakan pakuk sebagai peluru disebabkan atas nasihat itu kira-kira 40 das tembakan menggunakan pakuk sepanjang 10 km dilepaskan ke arah bujang senang, namun tetap juga gagal. Sumpahan dan janji bujang senang pada dirinya masih kekal sehingga hari ini. Selapa-lapa mana buaya tersebut pun tidak akan memakan manusia jika tiada sebab tertentu. Jika hendak ke sungai kalau tidak melanggar pantang larang buaya, maka selamatlah orang tersebut.
Banyak terjadi berlaku atas sebab-sebab yang tertentu jika seorang tersebut melanggar pantang larang. Mengikut cerita atukku pula, kawan kampung tersebut masih dirasakan oleh atuk aku, dan atuk aku memberitahu aku kawan kampung tersebut telah sekarang sudah mencapai 7 keturunan. Dan pantang larang buaya tersebut, aku lupa tanya atuk aku, mungkin esok ke atau bila aku tanya dia. Dan jangan lupa untuk nantikan cerita pantang larang buaya dari atuk aku. Bujang senang memang wujud dan tidak akan mati. Dan mungkin korang takkan percayalah tentang manusia yang disumpah menjadi buaya. Percaya atau tidak, ikut percayaan korang. Aku percaya sebab aku orang rumah panjang. Aku percaya sebab aku pernah tengok dengan mata aku sendiri. Dan aku pun hidup di Sarawak. Pernah aku tengok dengan mata aku sendiri.